بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumat, sidang Ramadan, sidang ahli i'tikaf yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita sampai ke saat ini, saat yang paling barakah waktunya, saat waktu solat Jumat yang sebagai penghulu bagi semua hari, lagi juga di dalam bulan yang maha mulia iaitu Ramadan Al-Mubarak. Boleh kita menimba lagi kebajikan dan kebaikan yang ada pada bulan Ramadan ini. Banyakkanlah kita mengucap syukur kehadrat ilahi di atas nikmat ini, yang mana masih banyak lagi hamba-hamba Allah yang belum diberi nikmat seperti mana yang kita diberi nikmat pada hari ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Sidang Jumat yang dikasihi Allah sekalian, hari ini kita berada pada hari yang ke-25 Ramadan Al-Mubarak. Itu memberi arti katanya tidak beberapa hari lagi, 4 hari atau 5 hari Ramadan akan tinggal kita. Oleh itu, rebutkanlah peluang yang ada lagi 3-4 hari ini. Berdoalah kepada Allah dengan banyak-banyak, istighfarlah kepada Allah dengan banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dan akhir sekali mudah-mudahan Allah memilih kita jadi hambanya yang terbebas dari api neraka, wal iyazubillahi min dzalik. Sidang Jumat yang dikasihi Allah sekalian, kalau kita kaji tentang ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati bahawa di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita dalam beberapa ayat yang saya kaji, dapat ketemunya sebanyak 20 ayat. 20 ayat ni Tuhan cerita tentang hal-hal
yang kebanyakan manusia tidak tahu. Hal-hal sini iaitunya satu kenyataan, satu realitiเป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในบนโลกนี้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ถ้าเราศึกษาในอัลกุรอานนะครับเราจะพบว่ามีทั้งหมด25อายัด25ที่ด้วยกันที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พูดถึงสัจธรรมอันนี้หนึ่งในนั้นพี่น้องครับผมได้เลือกอายัดหนึ่งในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ได้กล่าวกับเราถึงสัจธรรมหนึ่งถึงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่น่าเสียดายที่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่รู้กลับกลายเป็นอวิชชากับมันไปอายัดหนึ่งในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามเป็นอายัดที่21อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมوقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون sasaran kita dalam ayat ini berada di akhir ayat, yaitunya firman Allah, wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa terhadap urusannya. Munas secocok dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ar-Rahman dengan katanya kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari itu Allah berada dalam urusannya. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Begitu juga dalam ayat surah Yusuf 21 Allah berfirman wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala itu sangat berkuasa terhadap urusan dia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hal itu. Allahu akbar. Tidak dikecualikan aksarun nas. Sama ada orang Islam atau yang bukan Islam. Tidak tahu, tidak sedar tentang hal ni. Hak apa dia? Katanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuasa di atas urusan dia. Nak ayat katanya Allah mempunyai kuasa mutlak. Allah mempunyai amnat atipatai. Bukan lagi yang lain. Amnat ni kan taksin duk di Allah Subhanahu wa taala. Amnat ni kan ลือก duk di Allah Subhanahu wa taala. Amnat ni kan nak wi benda tu jadi ke mana duk di Allah Subhanahu wa taala. Ya tak serupa dengan kita manusia. Kita manusia sekalipun dia mau amnat dia tamneng kepada kita, katakanlah semacam presiden, katakanlah semacam raja negeri ataupun ketua apa-apa saja, sekalipun kita sudah diberi amnat oleh tangan kita, tapi sampai waktu nak tak sincai itu kita tak boleh tak sincai dengan sendiri dengan seorang lagi, kena duk tanya dia mau tu dia mau ni. Contohnya, coba kita tengok Firaun dulu. Kalau nak kecek tentang orang hak jahat, orang hak tak jujur. Firaun ni tak ada dah debel dia. Tapi apabila sampai waktu dia nak kamcat Musa alaihi salam ni, dia kena mesyuarat juga dengan menteri-menteri dia tu. Tidak ada amnat ni kan tak sincai. Nah, itu orang hak zalim. Begitu juga kalau tengok orang hak juruh, contohnya Raja Balqis semasa Nabi Allah Sulaiman, dia seorang raja perempuan.
Sewaktu dia terima surat risalah dari Nabi Sulaiman hantar ke dia suruh masuk Islam tu, dia dengan seorang raja puas nak tak cincai tak boleh lagi, kena tanya orang di bawah dia, kata cak ucuk yun yang rai nak ambil maukih lagu mana. Itu manusia sepada tu amnak pun amnak gitu-gitu ya, tapi sampai masa nak tak cincai tak boleh. Begitu juga kita selaku suami, bukan semua tu hak kita tak cincai belaka, kena tanya juga makcik kita di rumah. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian. Akan tetapi Allah tidak. Bagi Allah, Allah ghalibun ala amrih. Allah sangat kuasa di atas urusan dia. Tiap-tiap hari dia duk kontrol kita. Tiap-tiap hari Allah duk berihan kita. Tiap-tiap hari Allah duk berihan dunia dia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah kata walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah ambil kes tuayang, kes study. Korani seksa dalam ayat ni, coba kita tengok, coba kita seksa korani kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Semua kita sudah tahu Nabi Yusuf sebelum nak jadi menteri kewangan, sebelum nak jadi menteri Rata Menteri Klang dalam negeri Mesir itu, bagaimana Nabi Yusuf lalui jalan-jalan dia sebelum nak sampai situ. Tidakkah Nabi Yusuf sewaktu dia budak didengki oleh saudara dia? Dia ada 12 beradik campur dengan Nabi Yusuf. Jadi ada 11 orang. 10 orang mak lain pakat berdeki dia, katanya Nabi Yaqub duk kasih kepada Yusuf seorang, duk aucai saya Yusuf seorang. Berdeki ni antara adik-beradik fikir nak pelisuh, nak peranak Nabi Yusuf, nak peraik Nabi Yusuf. Kata setengah kita bunuh selalulah, mudah. Adik kakak fikir terhadap adik dia, adik bosu dia, kita bunuh palpah lagi. Katanya tak boleh bunuh kasar berdoa. Kira gi kira mari, akhir dia buat lolak kepada bapa dia Nabi Yaqub tu, ambil Nabi Yusuf sewaktu tu masih duduk di patung seksa lah, mudah katanya umur dia. Umur Prathom berapa tahun ni? 7 tahun. Tak lebih daripada 10 tahun lah. Akhir ambil bawa tu pergi rumah. Nah, buat gimana? Buat kita tahu lelaga yang sangat dalam. Lepas tu klik goyak kepada Nabi Yaqub, katanya Nabi Yusuf kena makan di serigala atau kena makan di harimau. Tu dia bawa pergi dengan tanah-tanah palsu, tanah-tanah pelom. Nah, ambil baju Nabi Yusuf lama darah pelom. Lepas tu goyak katanya, ketika kita duk main Nabi Yusuf kena makan di rimau ayah, kena makan di serigala, minta maaf katiklah. Tu buatวางแผนในการที่จะกำจัดน้องชายตัวเอง Nabi Yusuf masuk jatuh dalam laga, duduk dalam laga beberapa hari, duduk dalam laga, budak lek-lek duduk dalam laga. Nah, setelah itu marilah kafilah rombongan peniaga. Nah, masa dulu pada pasir Mesir, negeri Mesir, nah, atau sekitar negeri Mesir, berhenti situ nak minum air kepada binatang-binatang dia. Pakat Allah lawe timur masuk pergi. Allah timur lihat telaga, Nabi Yusuf pun ambil kesempatan tu gantung di timur. Sekarang mari tengok Allah akbar budak. Dia bertengok Nabi Yusuf. Bagi kira kakak dia pakat gembira,มีความสุขทุกคนแล้ว sebab apa? Boleh kamcat Yusufแล้ว ตายไปแล้ว tu dalam perkira saudara dia. Tapi Nabi Yusuf umur panjang. Siapa pera? Siapa taruh? Allah Subhanahu wa taala. Kare tu baik daripada telaga. Goyak kata Allah, ni budak ni. Akhir dia pun juga ada di waktu tu. Kalau kita tengok kakak-kakak yang hati nak tengok, kata Nabi Yusuf nak jadi ke mana. Nah, akhirnya ada orang kara tu baik naiknya, nyo jual pula ada hadis dia tu. Jual jadi hamba. Allahu akbar. Nah, jual jadi hamba. Akhirnya orang hak beli, orang Mesir ni hak beli. Nah, orang hak duk kerja dalam kota raja dalam di negeri Mesir. Ambil jadi hamba.
duk jadi hamba. Tapi secara lengkasnya, siapa seka orang hak demo wang peng nak bunuh, nak perahik, tahu le telaga, jual jadi hamba. Akhir Nabi Yusuf jadi menteri kewangan, penata menteri kelang hak negeri Mesir masa tu. Sampai Tuhan kata, wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa di atas urusan dia. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Begitu jugalah ahli Jumaat yang dikasihi Allah sekalian. Apa yang terjadi dunia learning, yang mula dari apa yang terjadi di Afghanistan lagi dah. Patu melarak mari. Siapa berlaku di Iraq, melarak mari. Berlaku di Lebanon, ya, berlaku di Palestin lama-lama dah. Nah, berlakunya akhirnya berlaku di Suria, tidak berhenti. Nah, akhirnya berlakunya di Yaman. Apa saja huru-hara yang berlaku pada hari ini, kita ingatlah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala duk tengok. Kita ingatlah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala duk kontrol. Siapa tahu kita wang katanya, kita harap katanya insya-Allah taala satu hari rakyat Suria hak duk kena bunuh hari ni, hak duk kena tindah hari ni oleh Bashar itu sendiri, oleh presiden dia sendiri, satu hari rakyat dia akan mari merentah kembali bumi Syam insya-Allah taala. Oleh kerana kita yakin dengan ayat wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kita yakin dengan ayat katanya, dengan janjian Allah katanya, dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala katanya, Allah itu sangat kuasa di atas urusan dia. Walaupun Bashar tidak tahu, walaupun Obama tidak tahu, walaupun Presiden Nayuk Rata Menteri Israel tidak tahu, walaupun Nayuk mana-mana tahu tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala ghalibun ala amri. Ambil sajalah contoh Nabi Yusuf alaihi salam. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian. Begitu juga hal-hal yang berlaku di bumi Mesir sekarang. Walaupun sekarang bumi Mesir berada di tangan Sisi laknatullahi alaih. Sisi adalah didikan Yahudi, anak Yahudi, hidup di kampung Yahudi di bumi Mesir. Sebab itulah dia sangat dengki kepada ikhwah saudara kita Islam. Walaupun di sana ada kesilapan sedikit banyak, tapi kita yakin bahawasanya satu hari rakyat Mesir, rakyat hak juruh, hak learning kena duk ditinah, dibuat nyanyo oleh kerajaan yang sendiri, oleh presiden sendiri. Satu hari Allah Subhanahu wa taala akan balik semula dan we morning meretah bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala janji cerak-cerak dalam ayat lain katanya, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi Tuhan ni, Tuhan akan mewarisi kepada hambanya yang soleh, ibadiyas salihun. Ambillah contoh Musa dengan Fir'aun, ambillah contoh Hud dengan Ad, ambillah contoh Saleh dengan Samud, dan ambillah contoh Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy, dengan musyrikin Makkah. Itu patut bagi kita kaji ayat-ayat Quran. Setelahnya itu ada lagi 25 ayat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala cerita kita tentang realiti ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและเสียดายมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รับรู้. Nanti kita ada peluang lain kita mari bicara lagi insya-Allah taala. Untuk hari ini buat semangat kepada kita pada bulan Ramadan. Jangan sama sekali kita berasa lemah semangat. Jangan berasa kali kita berasa sedih tapi tidak buat apa-apa kepada saudara kita yang terancam di sana di sini. Kita cukup yakin dengan janjian Allah, kerana Allah walibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah
wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, coba kita mari kaji secara detail lagi, secara laiyat, secara perinci lagi tentang ayat yang saya kemukakan tadi di dalam surah Yusuf alaihi salam. Katanya Yusuf setelahnya dibeli sebagai hamba, bawa pergi di dalam istana selaku seorang hamba, tapi sebab gapo akhirnya Nabi Yusuf boleh jadi menteri kewangan. Dia ada beberapa pacai, dia ada beberapa unsur, dia ada beberapa sebab. Bukan duduk-duduk lepas tu jadi gitu, tak ada tu takwil lagu tu. Bukan fitratullah, bukan sunnatullah lagu tu. Coba kita tengok dalam ayat yang saya baca tadi. Dalam satu ayat tetapi ada 3 tualakon penting di situ. Ada 3 tualakon. Satunya, wa qala allazi ishtarahu min Misra, dan berkatalah orang yang membeli Yusuf yang datang dari Mesir. Itu ni satu, iaitunya Al-Aziz. Ada menteri, seorang menteri beli dia. Ini tualakon connect. Dia kata kepada siapa? Limraatihi, dia kata kepada perempuannya, dia kata kepada isteri dia. Ini tualakon sisa, isteri. Suami, isteri, ada tamneng. Nah, suami Al-Aziz berkata kepada isteri dia, katakan limraatihi, kepada isteri dia, akrimi maswah, pegolah dia bi molek. Kena pego bi molek, jangan bi pego bi tok molek, jangan pego biar ikut nak pergi, tak boleh. Akrimi maswah, sebab apa? Tujuan kita pego dia bi molek ni asa an yang fa'ana, supaya satu hari dia dapat beri manfaat kepada kita, satu hari dia dapat beri faedah kepada kita. Au nattakizahu walada, atau kita jadikan dia anak akak. Coba tengok. Sampai itulah dari sini Nabi Yusuf nak boleh ke peringkat jadi menteri kewangan, dia dapat layani yang baik dari 2 ibu bapa dia. Dari sini saya nak pesan kepada ibu bapa semua dan nak pegang anak, jangan biar anak kita hidup sendiri. Kita kena betuk dia, kita kena tengok dia. Akrimi maswah itu penting. Akrimi maswah. Kebanyakan anak kita boleh jadi nakal. Nakal-nakal ni tak juruh nah. Ngah sebab ibu bapa tidak peduli, ibu bapa tidak aucaisai dengan anak dia. Bagaimana nak jadi Yusuf alaihi salam? Yusuf alaihi salam nak kena bunuh dia orang. Coba kita tengok, kena tahu oleh telaga, jauh daripada ibu bapa hak sebenar. Duduk dengan ibu bapa pera, tapi bapa boleh jadi juruh, boleh jadi molek dengan sebab layannya ibu bapa dia molek. Dengan sebab tarbiyah ibu bapa dia molek kepada dia. Akrimi maswa itu penting. Akrimi maswa itu penting. Maka Tuhan katakan, Tuhan buat kesimpulan, begitulah kami menetapkan kepada Yusuf di permukaan bumi. Setelah menetap tamkin kepada Yusuf, walinu'allimahu min ta'wilil ahadis, dan kami akan mengajar kepada Yusuf ilmu ta'wil hadis. Dari sini saya berpesan kepada ibu bapa, kalau mau nak anak kita berilmu, ibu bapa mau nak anak dia jadi orang yang punya bicara ความรู้ ต้องทำยังไง ต้องเลี้ยงยังไงให้ลูกมีความรู้ kena liang seperti Aziz dengan isteri dia pera Yusuf alaihi salam. Mana dia? Kena tamkin atau ngaji tepat dia duduk tetap situ. Hak ni kita puji orang pondok, tapi orang duduk pondok boleh ilmu, boleh sungguh sebab tak kelik rumah. Tu. Tapi boleh ke mana tu? Nanti kira lain pula lah. Nak ayat kata cara nak boleh ilmu, kalau duk ulai alik itu tak terjamin. Ulai alik. Sebab di antara sekolah dengan rumah tu, gapo dia ada di tengah jalan.
Apatah lagi kalau kita tidak baca doa Rasulullah sewaktu keluar pada rumah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla wa min an azilla au uzalla wa min an azlima au uzlama wa min an ajhala au yujhala alayya. Kalau kita tidak baca, pak pun tak baca, mak tak baca doa ni, anak sama telah tak baca sebab mak pak tak ajar, bahaya besar akan melandai anak kita. Sebab di antara sekolah dengan rumah ada segala macam-macam setan, ada segala macam-macam manrai di tengah jalan. Inilah doa Nabi untuk pagar anak kita. Wahai Allah, aku minta lindung daripadamu, jangan aku ni sesat atau disesat oleh orang. Wahai Allah, aku minta lindung kepadamu, jangan aku ni gelecah atau digelecah oleh orang. Wahai Allah, aku minta jauh padamu, jangan aku ni sesat atau disesat oleh orang. Apalagi learning aliran macam-macam, terutama aliran Syiah yang sedang mahrajalela di bumi hari ini. Tak terjamin anak kita nak pergi singgah mana sebelum sampai rumah, dan sebelum nak pergi sekolah, dia singgah mana. Kalau pesing ulai alik. Sebab itulah pilihlah tempat ngaji, pesing rongrian pecam. Sesudah kita mancing katanya, okey, sekolah ni, aku nak hantar anakku untuk dia duduk situ. Terima ilmu situ. Seperti mana Nabi Yusuf terima ilmu di kota Aziz, di Mesir dulu. Tamkin itu penting. Supaya walinu'allimahu min ta'wilil ahadis. Itu dia percaya samkan-samkan, barulah tubik berjaya jadi anak yang berjaya. Salah satu doa Nabi tepat pada, wahai Allah, aku lindung padamu jangan aku jadi orang sesat dan orang yang disesat, atau orang yang zalim ke orang, atau dizalim oleh orang, atau dibodohi, ditipu oleh orang lain. Cocok dak tu munasabah, dak tu doa Rasulullah. Setiap kali nak keluar tubik pada rumah, baca doa, baca senjata. Doa-doa ni adalah senjata. Siapa bawa senjata, dia tu orang kemkeng, orang kuat sebab ada senjata ni. Senjata orang mukmin adalah doa. Mukmin yang malah berdoa, mukmin tidak bersenjata. Apabila tidak ada senjata, mudah digodai oleh manra, oleh syaitan. Wal iyazbillahi min zalik. Itulah ikhwani fillah sekalian, sidang Jumaat dikasihi Allah sekalian. Mudah-mudahan dengan khutbah yang cukup ringkas ini dapat memberi pengajaran, tidak banyak pun sedikit kepada kita. Mudah-mudahan dengan barakah bulan Ramadan juga hidup kita akan masih maju, hidup kita akan makin cemerlang, dan anak kita akan jadi orang soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ij'alna mimman sama wa qama ramadana imanan wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma arhamna waghfir lana waj'alna min utaqaika minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa jami'il muslimina wal muslimat minan nar. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma kullahum la takun alaihim. Allahumma ansurhum wa dammir a'da'ahum ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'al muslimin minal yahud wa man awanahum minasy syi'ah wal musyrikin wal majus wa ghairihim ya rabbal alamin. Ya jabbar ya qahhar ya zantiqam intaqim minhum ya rabbal alamin. Waj'al tadbirahum tadmira waj'al tadbirahum tadmira waj'alhum ghanimatan lil muslimin ya rabbal alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.